Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di Atoday Studio YouTube channel. Disebabkan perkembangan terkini berkaitan keselamatan dan kesihatan kerja di negara ini, siri keselamatan kerja pembinaan terpaksa ditangguhkan seketika bagi memberi laluan kepada siri Akta Keselamatan dan Kesihatan Kerjaan Pindaan 2022 atau Akta E1648. Akta tersebut telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong pada 4 Mac 2022 dan diwartakan pada 16 Mac 2022. Tujuan akta tersebut ialah untuk meminda peruntukan-peruntukan yang terdapat di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Kerjaan 1994 atau Akta 514. Siri ini hanya memberikan tumpuan kepada pindaan-pindaan yang telah dilakukan. Ia tidak membincangkan huraian tafsiran mengenainya secara terperinci. Sebagai permulaan, siri ini akan mengutarakan pindaan di bawah bahagian 1 permulaan. Terdapat 3 seksyen yang dipinda di bawah bahagian 1 permulaan Akta Keselamatan dan Kesihatan Kerjaan Pindaan 2022. Seksyen-seksyen tersebut ialah Seksyen 1, tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa. Seksyen 2, pindaan Seksyen 1. Seksyen 3, pindaan Seksyen 3. Seksyen 1, tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa. Ia mempunyai 2 subseksyen. Dalam subseksyen pertama, pindaan menetapkan secara resmi akta baru ini dikenali sebagai Akta Keselamatan dan Kesihatan Kerjaan Pindaan 2022. Manakala subseksyen 2 pula menyatakan tarikh akta ini mula berkuat kuasa akan ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam warta. Setakat ini, belum ada tarikh yang diwartakan bagi penguatkuasaan akta pindaan ini. Seksyen 2 menetapkan pindaan kepada Seksyen 1. Seksyen 1 di sini bermaksud Seksyen 1 Akta 514. Seksyen ini menetapkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Kerjaan iaitu Akta 514 disebut sebagai Akta Ibu di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Kerjaan Pindaan 2002. Rujukan Seksyen 2 Akta 514 menyatakan tertakluk kepada subseksyen 3. Akta ini hendaklah terpakai di seluruh Malaysia bagi industri yang dinyatakan dalam jadual pertama. Jadual pertama tersebut menyenaraikan industri yang tertakluk kepada kehendak ataupun peruntukan di bawah Akta 514. Seksyen 2 Perenggan A, akta yang dipinda menggantikan peruntukan di bawah Seksyen 2 Akta 514 dengan peruntukan berikut. Tertakluk kepada subseksyen 3. Akta ini hendaklah terpakai bagi semua tempat kerja di seluruh Malaysia, termasuk dalam perkhidmatan awam dan pihak berkuasa perkara. Seterusnya, seksyen yang baru ini juga menetapkan tidak ada apa-apa juga dalam akta ini terpakai bagi pekerjaan yang dinyatakan dalam jadual pertama. Bagi tujuan maksud tersebut, jadual pertama Akta 514 turut dipinda melalui Seksyen 52 Akta yang dipinda. Pindaan berkenaan menyenaraikan pekerjaan yang dikecualikan daripada kehendak akta. Pekerjaan-pekerjaan tersebut ialah pengambilan kerja domestik berhubung dengan seseorang yang mengambil kerja orang lain atau yang diambil kerja sebagai pembantu rumah mengikut pengertian Akta Kerja 1955 atau Akta 265. Angkatan Tentera dan pekerjaan atas kapal yang ditadbir oleh Ordinan Perkapalan 1952, Ordinan Nombor 70 Tahun 1952, Ordinan Perkapalan Saudagar 1960 Sabah, Ordinan Nombor 11 Tahun 1960 atau Ordinan Perkapalan Saudagar 1960 Sarawak, Ordinan Nombor 2 Tahun 1960. Seksyen 3 Akta yang dipinda membuat pindaan kepada beberapa takrif di bawah Seksyen 3 Akta 514. Pindaan tersebut menetapkan Seksyen 3 Akta Ibu dipinda melalui beberapa perenggan dan beberapa sub-perenggan. Bagi pindaan yang dibuat di bawah perenggan A-1, ia memotong takrif industri. Oleh demikian, di bawah akta yang dipinda ini tiada lagi takrif mengenai industri. Pindaan di bawah perenggan A-2 memasukkan satu takrif baru sebelum takrif kerajaan, yang mana takrif tersebut ialah
kecederaan badan yang serius. Artinya apa-apa kecederaan sebagaimana yang dinyatakan di dalam jadual keempat. Jadual keempat adalah jadual baharu yang dimasukkan mengikut ketetapan Seksyen 54 Akta yang dipinda. Ia meneraikan jenis-jenis kecederaan badan yang serius. Manakala pindaan di bawah perenggan A-3 memasukkan dua takrif baru selepas takrif kesatuan kerja, iaitu yang pertama, Ketua Pengarah. Artinya, Ketua Pengarah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang dilantik di bawah subsection 5-1. Yang kedua, kontraktor. Artinya, mana-mana orang yang membuat kontrak dengan seorang prinsipal untuk menjalankan keseluruhan atau sebahagian apa-apa kerja yang diusahakan oleh prinsipal itu dalam perjalanan atau bagi maksud perdagangan, perniagaan, profesion atau pengusahaan prinsipal itu. Pindaan di bawah perenggan A-4 menggantikan takrif majikan dengan takrif seperti berikut. Majikan artinya mana-mana orang yang membuat suatu kontrak perkhidmatan untuk mengambil kerja mana-mana orang lain sebagai pekerja. Pindaan di bawah perenggan A-5 memotong takrif majikan langsung. Pindaan di bawah perenggan A-6 juga memotong takrif majikan utama. Oleh demikian, di bawah akta independen ini tiada lagi majikan langsung dan tiada lagi majikan utama. Cuma ada satu majikan sahaja sebagaimana yang ditakrif tadi. Pindaan di bawah perenggan A-7 memasukkan dua takrif baharu selepas takrif majlis, iaitu yang pertama, orang yang berlesen. Artinya, seseorang yang diberikan lesen di bawah subsection 7A-1. Yang kedua, orang kompetent. Artinya, orang kompetent yang berdaftar di bawah section 31C. Pindaan di bawah perenggan A-8. Dalam takrif orang yang bekerja sendiri, perkataan pekerjaan diganti dengan perkataan perkhidmatan seperti berikut. Orang yang bekerja sendiri artinya seorang individu yang bekerja untuk keuntungan atau ganjaran selain daripada di bawah kontrak pekerjaan. Itu peruntukan atau tafsiran dahulu. Bagi tafsiran baru di bawah pindaan, orang yang bekerja sendiri artinya seorang individu yang bekerja untuk keuntungan atau ganjaran selain daripada di bawah kontrak perkhidmatan, sama ada atau tidak dia sendiri mengambil kerja orang lain. Pindaan di bawah perenggan A-9 menggantikan takrif pegawai dengan takrif yang berikut. Pegawai artinya pegawai yang dilantik di bawah subsection 5-1 atau -3. Pindaan di bawah perenggan A-10 menggantikan takrif pekerja dengan takrif berikut. Pekerja artinya mana-mana orang yang telah membuat suatu kontrak perkhidmatan dengan seorang majikan. Manakala pindaan di bawah perenggan A-11 memasukkan satu takrif baru selepas takrif pembekalan dengan takrif berikut. Pengamal perubatan berdaftar. Artinya pengamal perubatan yang berdaftar di bawah Akta Perubatan 1971 atau Akta 50. Pindaan di bawah perenggan A-12 memasukkan 3 takrif baru selepas takrif penghuni. Takrif-takrif tersebut ialah yang pertama, penyedia latihan berdaftar. Artinya penyedia latihan yang berdaftar di bawah Seksyen 31C. Kedua, perakuan kelayakan. Artinya suatu perakuan yang dikeluarkan di bawah Seksyen 27D. Dan yang ketiga, perkhidmatan kesihatan. Artinya ataupun termasuklah perkhidmatan bagi perlindungan kesihatan pekerja semasa bekerja, bagi penggalakan kesihatan dan kesejahteraan di tempat kerja, dan juga pencegahan penyakit pekerjaan, keracunan pekerjaan dan kemalangan. Pindaan di bawah perenggan A-13 memasukkan perkataan hovercraft selepas perkataan vessel dalam takrif premis di bawah perenggan B, seperti berikut. Mengikut tarifan premis di bawah akta, premis termasuklah di dalam perenggan B mana-mana kenderaan, vessel atau pesawat udara. Tetapi pindaan yang baru ini akan dipetik sebagai mana-mana kenderaan, vessel, hovercraft atau pesawat udara. Seterusnya, pindaan di bawah perenggan A-14 memasukkan satu takrif baru selepas takrif premis, iaitu prinsipal. Prinsipal artinya mana-mana orang yang dalam penjalanan atau bagi maksud perdagangan,
perniagaan, profesion atau pengusahanya membuat kontrak dengan seorang kontraktor untuk pelaksanaan oleh atau di bawah kontraktor itu keseluruhan atau sebahagian daripada apa-apa kerja yang diusahakan oleh prinsipal itu. Pindaan di bawah perenggan A kurungan 15 memotong takrif setiausaha. Oleh demikian, tiada lagi takrif setiausaha di bawah akta yang baru ataupun akta yang dipindah ini. Pindaan di bawah perenggan B untuk subsection 2, section 3 dengan memasukkan selepas perkataan yang berbangkit daripada perkataan atau berkaitan dengan dimasukkan seperti berikut. Bagi masuk akta ini, risiko yang berbangkit daripada aktiviti orang yang sedang bekerja itu adalah tafsiran lama. Bagi tafsiran yang dipindah, bagi maksud akta ini, risiko yang berbangkit daripada atau berkaitan dengan aktiviti orang yang sedang bekerja hendaklah dikira sebagai termasuk risiko yang berkaitan dengan cara suatu pengusahaan dijalankan, logik atau bahan yang digunakan bagi maksud sesuatu pengusahaan kepada dan keadaan premis yang digunakan sedemikian atau mana-mana bahagiannya. Setakat itu saja pindaan kepada bahagian 1 permulaan Akta 514 yang ditetapkan di bawah Akta Keselamatan Pekerjaan Pindaan 2022. Diharapkan video ringkas ini dapat membantu memberi sedikit pencerahan mengenai pindaan-pindaan yang telah dibuat. InsyaAllah siri berikutnya akan mengutarakan pindaan di bawah bahagian-bahagian dan seksyen-seksyen lain. Sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.